Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Mudah-mudahan insya-Allah siapa yang bersama pada malam ini, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik. Saya kira mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan boleh respon audionya jelas ke tak jelas. Dan malam ni kita tak pasang video rakaman ataupun video kreatif, video editor, amalan kendiri, tapi sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. Cuma saya tak sempat nak buatkan dalam bentuk PowerPoint yang clear. Cuma ada satu page daripada Word ataupun PDF. Tuan-tuan boleh follow sama-sama insya-Allah ya. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi terapi pada kita, menjadi amalan yang sama-sama kita baca. In case kalau ada rasa, kalau kita ada gangguan, ada rasa panas ke apa ke sebagainya, tahanlah insya-Allah. Mudah-mudahan tak ada apa-apa insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita kekuatan insya-Allah. Daripada Azina Muhammad Khairi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih ya. Boleh share kepada kawan-kawan kita. Dan kita, oleh kerana kita baru mula, kita tunggu sekejap kawan-kawan kita ya, insya-Allah. Daripada Nur Azilawati, Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Muhammad Azam, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, suara dan video jelas. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Daripada Puan Zainab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, audio dan gambar clear dari Singapura, Alhamdulillah. Daripada Puan Azina Muhammad Khairi, Nurliana Misbah, jom join. Ini ajak kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak ya. Ajak kawan-kawan. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian yang ringkas kita ini, mudah-mudahan kita tak ambil masa yang panjang untuk kita bercerita tentang sihir mahabbah ataupun sihir percintaan, atau disebut sebagai sihir at-tiwalah, bukan tilawah ya. Tilawah itu membaca, tapi sihir percintaan itu menyebabkan seseorang itu mabuk, tergila-gilakan kepada seseorang. Jadi insya-Allah kita mula pada malam ini dengan amalan kendiri. Selalunya saya pasangkan video kreatif. Saya kira insya-Allah mulai hari ini kita sama-sama baca ya. Kita ambil amalan kendiri 3. Cuma insya-Allah pada akan datang saya akan buat dalam bentuk slide supaya tuan-tuan nampak lagi clear dia punya teks yang Arabik tu. Untuk malam ni mohon maaf banyak tak sempat. Nak minta tim saya tadi pun tak terancang. Jadi insya-Allah nanti saya maklumkan, minta dia buat design dalam bentuk Arab cantik-cantik supaya kita boleh sama-sama baca. Tapi kalau tuan-tuan yang ada buku amalan kendiri Darussalam, mana saya ada ke tak? Tak ada kat mana, tak tahulah. Ada kat depan sana. Tuan-tuan yang ada buku amalan kendiri, boleh rujuk buku amalan kendiri, dan kita baca pada malam ni sama-sama amalan kendiri 3. Daripada Suzana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Halizah Hamzah, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Alhamdulillah jelas. Waalaikumsalam dan terima kasih. Jangan lupa ya, share, kongsi kepada kawan-kawan, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat insya-Allah. Okey, kemudian daripada Syah Ismail, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat pencinta ilmu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah sebelum daripada kita teruskan sedikit perkongsian berkenaan dengan sihir percintaan ataupun sihir mahabbah pada malam ini. Mana lagi tak ramai ni. Biasa sebelum ni ramai, tapi oleh kerana lama kita tinggal 2-3 minggu tinggal live, dan minggu lepas baru kita mulakan kembali, nampak redup sikit. Mungkin tuan-tuan pun ada yang busy dan sebagainya. Tapi apapun insya-Allah kita teruskan. Mudah-mudahan insya-Allah memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan amalan kendiri. Saya nak buat satu tika ataupun nak notekan sikit bagi yang baru masuk nanti dia tak perasan apa yang kita baca ni ya. Dan amalan kendiri ruqyah kendiri. Ni tak keluar tak? Okey, dah keluar dah. Sebagai nota lah ya. Sebab nanti takut ada yang tak perasan apa yang kita baca ni. Ya. Sekejap, saya boleh double click tak? Saya nak, tak payah scroll lah, terus je. Okey, baik.
bacaan amalan kendiri, ruqyah pendinding diri. Jadi tuan-tuan, pada malam ini sama-sama kita baca. Tuan-tuan boleh tengok skrin ni ada kat depan ni, saya kira nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak tu minta maaf lah ya. Daripada Nur Sita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Syarifah Nur Faiza, Assalamualaikum. Ikhtiar Syifa, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jangan lupa share. Jadi kita sama-sama baca ya. Tu yang boleh baca, baca. Yang tak boleh baca, dengar je. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan sebagai terapi untuk kita bersama-sama, insya-Allah. Sebagai langkah, sebagai ikhtiar kita menambahkan iman, memperkuatkan amalan dalam diri kita, insya-Allah. Amalan Kediri ni, kalau tuan-tuan ambil buku Yasin Darussalam dan Amalan Kediri, ada dijual. Tuan-tuan tarik dalam Shopee pun ada. Ada Amalan Kediri 1, ada Amalan Kediri 2 dan ada Amalan Kediri 3. Amalan Kediri 1 untuk umum lah ya, segala saja penyakit. Amalan Kediri 2, sekejap saya kena tunjuk. Mungkin ada tuan-tuan yang tak pernah tengok atau tak pernah dapat. Mana saya tunjuk yang kecil lah ya. Okay, baik. Jadi buka amalan kendiri ni ada dua, satu yang kecil. Ini amalan kendiri yang kecil lah. Dia sama je, cuma yang ni kecil biasanya perawat lah guna sebagai nota poket. Yang kedua amalan kendiri yang besar. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan RM8, yang ni RM5. Tuan-tuan pergi ke ikhtiarsyifa.com, boleh order kat situ ya. www.ikhtiarsyifa.com, boleh order kat situ atau tarik dalam Shopee pun ada, kita punya tim jual Okey, baik. Jadi kita baca sama-sama ya tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita insya-Allah. Daripada Zul Faizan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتيت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سيهزم الجمع ويولون الدبر وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يصدعون عنها ولا ينزفون وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Sama-sama kita baca doa yang selalu kita baca ni ya, insya-Allah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa la shifaa illa la shifaa illa shifauka shifaa la يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang mendengar dan mengikuti. Boleh jadi ada di kalangan kita yang boleh mengikuti dengan baik. Boleh jadi di kalangan kita ada yang mungkin terganggu kalau mereka itu ada gangguan. Kalau kita ini Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan gangguan. Apapun tuan-tuan tabah dan tuan-tuan sabar dan tuan-tuan tetap kena lalui. Sebagai terapi, sebagai ikhtiar kita menguatkan dinding rohani kita, sebagai ikhtiar kita mengelakkan gangguan jin terus menyerang diri kita. Ya. Jadi saya pun kelewatan sedikit pasalnya tadi dah buat live. Buat dalam 1 minit, apa hal ni tak ada orang tengok. 1 orang pun tak ada, 2 orang pun tak ada. Rupa-rupanya saya silap klik. Saya silap dia punya tekan location itu live kat YouTube. Tak ada orang lah sebab kita tak biasa live, tak pernah live kat YouTube. Kemudian return balik, setting balik, baru masuk ke Facebook. Jadi terima kasih pada tuan-tuan yang sama-sama menonton pada malam ini. Sama-sama kita dapat bacakan tadi. Tidak-tidaknya insya-Allah seminggu sekali kita baca secara berjemaah. Ya. Dan tuan-tuan, bila saya baca itu, kalau tuan-tuan nak pasang kuat-kuat supaya dengar satu rumah, supaya dengar ke anak-anak, alhamdulillah itu satu benda yang sangat baik. Di samping tuan-tuan sendiri bacalah. Maknanya kita baca sama-sama, biar satu rumah dengar. Nak letak air pun tak apa, depan saya pun ada air. Letak air, sudah baca kita bertiup sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita dan ruqyah tiup yang kita baca pada ayat tadi memberi kesan pada diri kita insya-Allah. Daripada Cik Su, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Daripada Susurya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Khairul Anwar, Assalamualaikum Ustaz, ada tak sihir yang orang guna untuk berhajat ke atas kita supaya menuruti apa yang dia nak? Contoh macam sihir pengasih ataupun kat tempat kerja. Dia berkehendak kita ikut semua yang dia suruh. Hanya kita bincang pada malam ni. Namanya sihir mahabbah, atau namanya sihir percintaan, atau namanya sihir tiwalah. Sihir penunduk bahasa dia. Kalau orang dulu guna pada suami isteri, kita panggil sebagai nasi kangkang ataupun nasi tangas. Sihir membuatkan orang cinta, menyebabkan orang itu ikut kepada seseorang. Tak semestinya cinta, tapi dalam bahasa lain cintalah, maknanya nak suruh orang dengar cakap dia. Nak suruh orang dengar cakap dia. Baik, jadi
Sihir tiwalah ataupun sihir mahabbah ini juga kita namakan sebagai sihir penunduk. Kita namakan sebagai sihir penunduk. Saya displaykan komen Tuan Khairul Anwar ni supaya sebab pertanyaan itu relate dengan apa yang kita nak bincang pada malam ini. Sihir percintaan ini kita panggil juga sebagai sihir penunduk. Kita malam ni topiknya pendek je, insya-Allah. Topiknya pendek, perkongsiannya ringkas, janji kita faham. Kita boleh kongsi pada orang. Kita boleh jadikan sebagai pengajaran, pedoman, panduan dalam diri kita. Kita nama sebagai sihir penunduk ke, nama sebagai sihir percintaan ke, tujuan dia nak suruh seseorang yang disihirkan tadi cinta kepada dia, dengar cakap dia, ikut segala apa yang dia kata. Bagi seorang yang suka kepada seseorang, maka dibuat sihir tadi supaya si perempuan tadi suka kepada dia, atau si lelaki tadi suka kepada dia. Maka menyebabkan orang ni ada nafsu berahi dengan seseorang yang buat kepada dia tadi. Ada keinginan yang buat kepada dia tadi. Sebab itu datangnya tanda-tanda seperti mimpi ular. Mimpi dipatu ular, lazimnya sihir. Tetapi orang Melayu kita kata ada orang nak masuk, ada orang berkenan, ada orang cinta. Tetapi kalau datang dalam bentuk mimpi sedemikian, yang mana mimpi itu berulang-ulang kali, mencemaskan, diikuti dengan ada masalah tak selesa dan sebagainya pada diri, maka lazimnya ia sebahagian daripada tanda gangguan. Dan kemungkinan antara bentuk yang boleh berlaku adalah sihir percintaan atau mahabbah tadi. Maknanya ditujukan seseorang untuk suka kepada dia, ikut segala benda yang dia cakap. Boleh berlaku seseorang yang boleh berlaku sihir ini apabila seseorang itu dia suka kepada seseorang. Boleh berlaku sihir ini apabila seseorang itu dia nak suruh seseorang tu dengar cakap dia. Seperti seorang isteri tak nak bagi suami dia kahwin lain, maka dia buat sihir penunduk ini menjadikan suami ni dengar sahaja cakap dia. Dan kadang-kadang boleh berlaku tindak balas ataupun kesan sampingan yang berlaku ataupun kesan yang berlaku oleh kerana sihir ini membuatkan si suami tadi suka je pada dia, dengar je segala cakap dia, maka dia tolak hatta perkataan ibu dia, dia tolak hatta nasihat adik-beradik dia, sehingga renggang rumah tangga, kehidupan keluarganya. Maknanya, bila mana seseorang isteri buat sihir penunduk kepada suami tadi, maka suami ni ikut segala benda yang dibuat oleh isteri tadi. Sampaikan apa yang disebut oleh mak dia, apa yang disebut oleh adik-beradik dia, maka dia lupa segala-gala. Kadang-kadang niat asal isteri ni nak suruhnya, boleh jadi suami ni dengar tunduk cakap dia supaya tak kahwin lain, ataupun tak tunduk dengan madu dia. Tapi kesannya boleh kena kepada semua orang. Ataupun boleh berlaku juga seorang isteri, saya bagi contoh lah, seorang isteri ni boleh juga berlaku seorang suami, tapi lazimnya banyak berlaku seorang isteri. Dia buat sihir menundukkan suami ni supaya suami dengar cakap dia, supaya jangan dengar cakap adik-beradik dia, supaya jangan dengar cakap mak dia. Maknanya ada di kalangan orang perempuan yang buat suami dia sendiri supaya suami ni tinggalkan keluarga dia, sayang pada dia seorang diri. Boleh berlaku. Bahkan bukan kata boleh berlaku, banyak berlaku. Itu sihir penunduk. Boleh juga berlaku maknanya seseorang yang berhajat supaya majikan atau partner atau rakan sekerja, biasanya majikan lah, dengar cakap dia. Seperti banyak kita terima keadaan, maknanya seorang manager, seorang bos ni boleh disihir oleh orang bawah dia, menjadikan orang atasan ni dengar cakap dia. Bahkan baru-baru ni kita ada seorang kakak telefon, dia kata, "Ustaz, saya ni," dia eksekutif apa entah, maknanya dia ni orang kanan bos dia, tapi bos dia ni lebih dengar cakap cleaner daripada dia sendiri. Orang kanan lah, manager ke apa, saya tak ingat dia punya pangkat. Patutnya bos dia ni dengar cakap dia dalam segala keputusan, tapi lebih dengar nasihat si cleaner, seorang makcik cleaner yang duduk dalam pejabat ni. Dan dia dengan makcik cleaner ni macam ada selalu je rasa tak kena, rasa tak sedap dan sebagainya. Kemudian kita pun suruhlah pakai mandian, minyak bidara dan sebagainya sebagai ikhtiar, memang ada gangguan. Jadi maknanya boleh berlaku sebagaimana yang ditanyakan oleh tuan tadi,
oleh Tuan Khairul Anwar, ada tak sihir orang berhajat atas kita supaya ikut apa yang dia nak, seperti berlaku di tempat kerja, maka memang boleh berlaku. Ya. Jadi banyak berlakunya dalam rumah tangga. Si isteri buat pada suami supaya suami tak kahwin lain. Si isteri buat suami supaya suami dalam masa yang sama dia menjadikan suami itu dengar cakap dia semata-mata. Turut cakap dia semata-mata. Dia buat dengan macam-macam lah. Seperti kita sebut tadi, nasi kangkang buat tu. Nasi kangkang dia buat macam mana tuan-tuan? Dia ambil nasi yang panas, letak bawah kangkang, dia titihkan darah haid. Perbuatan yang keji dan perbuatan yang kotor disampai dengan amalan jampi mentera. Ada setengah orang letak darah ayam jantan dalam kendi, letak tepat bawah katil dan seumpamanya. Ada juga kaedah sekarang ni dia tak buat nasi takkan begitu. Dia buat dengan kaedah dia blend pek wanita yang ada darah lagi, dia hancur kemudian bagi suami minum. Itu perbuatan-perbuatan sihir banyak lagi lah. Saya tak bagi contoh yang banyak, tetapi cukup saya kira sebagai panduan untuk kita sebagai ilmu. Kita tak belajar ilmu sihir. Kita di Ikhtiar Sifat ni kita bukan belajar ilmu sihir. Kita mengetahui sedikit banyak bagaimana sihir dilakukan. Kita mengetahui sedikit sebanyak bagaimana untuk mengelakkan diri daripada terkena sihir. Ya. Baik, kita ambil soalan sikit. Ada yang ditanya ya. Ada yang ditanya soalan sikit. Ada yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita, daripada penonton kita. Hati selalu tenang Ustaz, tapi sehari dua jadi kecamuk. Wallahualam lah. Kalau rasa gelisah, kalau rasa gedebak, kalau rasa tak tenang, kalau tuan pernah belum pakai set bidari Ikhtiar Sifat, cubalah pakai. Saya ada kat depan saya di satu ni, minyak yang lain tak ada. Saya tak prepare produk-produk ni, tuan-tuan tengok sendirilah ya. Boleh pakai mandian dan minyak bidara, insya-Allah. Cubalah insya-Allah ya. Ataupun pergi ke page ikhtiarsifat.com tu, dia punya, boleh beli kat situ, atau tuan-tuan komen kat sini, nanti ada tim yang akan reply. Itu kita boleh consult mana yang sesuai berdasarkan masalah. Daripada Yafisa Sahib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Jo, Salam Ustaz, hari tu saya mandi sabun bidara, ada mimpi orang tampar muka saya. Orang marah lah tu. Tapi tak apa, dia tak mimpi je, dia bukan tampar betul. Kalau dia tampar betul, boleh tampar dia balik. Jadi sebenarnya banyak orang mandi kita punya bidara Ikhtiar Sifat, mimpi orang mari marah, mimpi ular nak datang patu, mimpi orang mari tampar, mimpi ada lembaga mari marah dan sebagainya. Itu yang paling banyak sangat benda ni. Kalau saya nak cerita memang banyak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bomoh ni marah, sebab jin ni marah kita guna. Sakit dia, luka dia bila kita guna bahan yang diruqyahkan ni. Lepas tu kita nak buat macam mana? Kita bertahan. Biarlah dia tampar. Kita guna tu nak tampar dia balik. Mimpi tampar, bangun, sapu minyak lagi. Tampar dia balik. Maknanya bukan tampar betul. Maknanya saya istilah dari sudut bahasa, maknanya kita lawan dengan tindak balas yang ada itu. InsyaAllah ya. Tahan insyaAllah. Daripada Angela One Angel, katanya, selamat malam Ustaz, selamat malam. Saya baru join, walaupun saya Muslim, dan bagus topik yang dibawa. Terima kasih dan saya sangat appreciate dengan penyertaan. Mungkin saya tak sure, mungkin daripada Singapura atau Malaysia. Tapi apa pun terima kasih, boleh share kepada kita rakan-rakan yang non-Muslim juga. Ramai kita punya pengguna di kalangan non-Muslim. Memang ramai pengguna kita di kalangan non-Muslim. Atas saya ingat beberapa nama yang pernah kontak dan sebagainya. Ada yang selalu dengar amalan kediri, dia kata lepas guna ni memang tenang, memang okey lah, Alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan. Baik, daripada Khairul Anwar, Alhamdulillah. Daripada Khairul Anwar juga, minyak tu sedap untuk urut Ustaz, saya dah beli. Baik, Alhamdulillah. Boleh guna untuk urut, tak ada masalah ya. Guna untuk urut, guna untuk sapu, tak ada masalah. Jus boleh minum. Siapa tak pernah rasa jus, sapulah. Siapa tak pernah cuba lemora, malah nak ambil saya lemora tu, tuan-tuan cubalah ya, untuk sakit kepala. InsyaAllah sangat-sangat mudah-mudahan mujarab ya. Daripada Luqman Hakim, Sa'adah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan-tuan jangan lupa ya, sambil-sambil tuan-tuan makni tonton, share untuk adik-beradik, tak apa dah. Malah nak share kat Facebook, share je kat Facebook pun boleh pahala insya-Allah ya. Daripada Amboi, apa hukum pakai minyak pengasih bulu perindu untuk kian diri sendiri? Tak boleh.
Tak boleh. Hukumnya tidak boleh minyak buluh perindu, minyak cenuai, minyak apa lagi? Minyak pengasih, macam-macam jenis minyak. Walaupun mereka dakwa minyak buluh perindu ambil duduk tepi sungai. Kalau kita tengok video dia jadi orang kata apa, dia bergerak dengan sedih berjengkit. Ini minyak-minyak yang ada kaitan dengan jampi mentera. Kalau saya tanya balik, apa makna minyak buluh perindu tu tadi? Bukan buluh perindu, buluh perindu nama dia. Biar lazimnya minyak-minyak ini dibacakan dengan jampi mentera dengan tujuan khusus. Sama ada orang tu nak suruh jadi kuat, sama ada orang tu nak suruh jadi gah, sama ada orang tu nak suruh jadi berani. Itu yang dia jadi untuk keyakinan diri. Sebenarnya kerana orang pandang kita macam ada sesuatu kat diri kita, tapi ada sesuatu lah yang menempel pada diri kita. Muda ni tak sakit, bila tua nanti sakit. Bila berumah tangga ada kesan pada anak-anak dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Jadi kita elokkan, ya. Daripada jus solo badan gatal betul saat lepas mandi. Biasalah tu badan gatal tu maknanya sebab jin tu tak suka. Itu tindak balas. Sama juga bila kita baca ruqyah, maka orang tu duduk garu satu badan. Sebab apa? Sebab jin tu tak senang duduk dia. Jadi terus je, buat je, insya-Allah. Lama-lama makin luka, mudah-mudahan dia tinggalkanlah diri kita. Daripada Luqman Hakim As-Salam kosak kaki tangan ada benda berjalan. Dia rasa gedik-gedik gitu, Dia rasa gerak, dia rasa begitu. Ini lazimnya juga adalah gangguan, Walaupun saya tidak dakwa tuan-tuan dan saya tidak nampak. Saya tidak tahu. Cuma kita bercakap berdasarkan pengalaman. Kita bercakap berdasarkan ilmu yang ada. Bukan bermakna saya tuduh ada gangguan, tidak. Tetapi kalau kita tengok rumah, masuk balik-balik rumah terumpil dia punya pintu, kain berterabur, almari terbuka habis semua, maka kita kata ini ada pencuri ni. Walaupun kita tak nampak. Samalah juga bila tuan-tuan cerita tanda-tanda dalam PM, dalam WhatsApp kepada tim kita dan sebagainya, maka yang tanda gangguan, saya kata ini tanda gangguan. Jadi berubatlah insya-Allah, teruskan insya-Allah. Tu ada tim kita bagi link nak beli daripada Shopee pun kita persilakan. Yang komen kat sini tu daripada tim HQ sendiri. Kalau ada masalah boleh terus WhatsApp. Dah beli by Shopee ke WhatsApp pun boleh, untuk kita consult ataupun untuk kita bantu. Daripada Raihan Sorfina, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Liana, Salam Ustaz, saya ada mimpi sedut topik oksigen, lepas tu rasa lega. Mimpi sedut topik oksigen, lepas tu rasa lega. Wallahualam. Mungkin puan doktor ke, nak jadi doktor ke, ataupun tengok cerita doktor ke, ataupun takut COVID ke, macam mana, wallahualam. Tak ada kaitan dengan gangguan dah, insya-Allah, kita tak kata semua mimpi tu semua gangguan. Kalau tuan-tuan cerita kepada bomoh, semua benda gangguan, semua benda jin. Habis segala benda jin disalahkan. Yang tidak tu tidaklah, Jadi alhamdulillah lah rasa lega tu. Ustaz, anak saya hari-hari kena pasang ayatkan diri malam rasa tidur. Kalau tak pasang dia tak boleh tidur dan rasa takut, dia kata. Okey, macam ni, cuba ambil amal spray pagar rumah. Tak apa, pasang amalkan diri tu pun bagus. Ambil amal spray, tak ada dekat saya ni, tak ada. Saya kadang-kadang buat live, tuan-tuan tak prepare produk. Tapi tuan-tuan usahalah insya-Allah, ambil amal spray tu, spray pada rumah. Ataupun guna pistol gun yang sanitizer tu, dia punya cap tu tepat-tepat boleh masuk biasanya. Majority size boleh masuk, tuan pun spray macam tu. Tapi kalau kata malam pasal susah, bilik anak tu guna, saya tak ada, nanti saya buat contoh. Amplifier, tuan-tuan cari dalam Shopee je, amplifier ke, humidifier ke, tuang amal spray di dalam tu macam orang guna produk aromaterapi. Macam orang guna Young Living, macam orang guna Ronella, lain-lain produk aromaterapi tu, tuan-tuan tuang dalam tu, bagi dia berasap je dalam rumah, beruap je dalam rumah. InsyaAllah sebagai ikhtiar supaya jin payah nak masuk. Minggu lepas ada seorang hamba Allah, anak dia tiba-tiba menangis malam. Ceritanya dia pergi hantar satu tempat, kemudian dia menangis malam. Maka saya kata datanglah ambil amal spray ni. Dia pun ambil amal spray, kemudian kita bagi sekali dengan air penawar. Alhamdulillah,
Tak menangis anak dia. Tak menangis anak dia. Saya sebut macam tu lah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan ikhtiar lah InsyaAllah. Lakumah Hakim, terima kasih sama-sama. Okey, baik. Daripada Angela Ustaz, baru-baru ni saya dah guna set mandi bidara, semakin beransur baik, mudah-mudahan sembuh beransur-ansur. Tapi masa saya minum jus kurbi ke mana apa, badan saya sekejap okey, sekejap panas. Boleh bagi penerangan. Baik. Ketika mana kita menggunakan bahan-bahan yang diruqyahkan ini satu persatu, dan setiap satunya tu ada kelebihan tertentu. Kita guna mandian untuk kita luaran, kita guna amal spray untuk pagar rumah, kita guna jus untuk dalaman, kita guna apa lagi, minyak untuk tempat-tempat utama. Orang yang diganggu jin, boleh jadi jin itu mula-mula dia rasa tindak balas begini. Kita pakai mandian tu, dia rasa tindak balas tu, dia pun dah tak boleh melawan, kita pun rasa lega. Tapi dia ada lagi, dia tak keluar habis lagi. Kita minum pula jus, mai rasa panas, rasa tak boleh nak duduk pula. Kenapa? Kerana kita telah bagi kepada dia tekanan yang lebih kuat, kesakitan yang lebih kuat. Maka dia mula nak menjelmakan diri. Sebab itu, jin ini, bila kita baca ruqyah, ada kala dia boleh menjelmakan diri. Maknanya kita nampak dia tu tumbang ambing, nak rebah dan sebagainya. Ada kala tak ada apa-apa. Dia kata tak ada apa-apa Ustaz, tapi saya sakit. Sebab jin tu tak terasa. Wallahu alam, Allah punya keizinan dia nak jadi ataupun tak jadi. Kita tak mampu nak kita tak ada kuasa. Kita cuma ikhtiar, Allah izin ada kesan, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita ikhtiar lagi. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ada setengah orang diganggu jin. Bila dia guna mandian, minyak yang basic asas ni, jin dalam tubuh dia pula bukan seekor, 2, 3, 4 ekor. Kena bila guna yang pertama ini tadi, maka keluar. Lepas tu ada lagi. Yang kedua tak keluar ni, level dia lagi tinggi, pangkat dia lagi power. Yang ni mandi, biasa je. Minum jus, sakit. Sakit dia. Sebab itu selalu saya pesan, kalau orang memang ada gangguan, saya terus lebih recommend, maknanya guna mandian, guna minyak, guna jus. 3 dalam 1. Kalau boleh ada guna amal seperti lagi baik. Supaya kesan dia tu kuat. Boleh halau semua sekali dengan izin Allah. Kita tak jamin, tapi dengan izin Allah kita cuba buat sebaik mungkin. Jadi itu yang dilalui oleh Puan Angela tadi. Jadi boleh jadi kerana ada lagi benda yang tak keluar. Ada lagi. Jadi terus dia guna. InsyaAllah dengan izin Tuhan, maknanya benda tu beransur hilang. Mengubat masalah gangguan perlukan masa. Sihir sama ada berlaku kepada orang Islam ataupun berlaku kepada non-Muslim, perlukan masa. Sebab dia bukan ambil seketul, campak keluar. Dia adalah proses menyakit, melukakan makhluk jin yang jahat tadi supaya keluar daripada badan kita. Tapi jin tu boleh datang balik. Kenapa dia nak datang balik? Sebab tuan atau bomoh tadi suruh masuk balik. Kontrak ada lagi dengan orang yang berhajat untuk sihir. Atau dah pergi dah, tak datang dah, sakit dah dia. Tak mahu dah dia, surrender dah. Cakap kat bomoh, tak mahu dah saya, sakit dia pakai bidara. Mari tukar sihir, bayar banyak lagi. Dia pun baca, japi mentera, pumpang, hantar jin lain pula. Maka dia ganggu balik orang tu. Sebab itu dalam proses kita sembuh daripada gangguan, kita jangan tinggal immediately. Dah baik dah, tak payah pakai. Tak, jangan. Kita bimbang, benda tu datang pelan-pelan, duduk menyorot dalam tubuh, sakit kita dalam dian. Dia menapak, dia beranak pinak dan seumpamanya, kita minta jauh. Jadi, istiqamah ataupun konsisten guna, insyaAllah makin baik mudah-mudahan ya. Okey, kemudian daripada Susi, Puan Susi, selamat malam. Selamat malam. Saya nak tanya, kalau sakit kat tulang belakang macam tu, lepas saya punya anak tolong sapukan minyak berdarah, terasa kurang. Saya nak tanya, apakah itu tanda gangguan? Ya, tanda gangguan. Nanti kalau sakit, biasanya dia sakit kat atas belakang ni. Kadang-kadang ada sakit sebelah petang, kadang-kadang ada sakit pada waktu malam. Tengah lewat malam, dia mai rasa kat tulang belakang ni sakit, nak tidur pun payah. Sapu kat belakang ni, sapu juga daripada perut ke dada ni. Sapu di bahagian dada ni sambil tolak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, baca ataupun baca apa-apa yang ingat, ataupun maknanya pasang amalan kendiri itu, maknanya sambil kita tolak ni, nampak tak? Saya ada. Okey. Maknanya kita tolak ni, kita urut minyak ni, kita pun tiup. Kita minta dia keluar. Ada kalanya kalau kita baca ayat 1000 dinar dan sebagainya, Allah izin kita muntah. Kalau muntah tu lega lah, InsyaAllah dia keluar. Tapi jangan ingat dia keluar terus.
Sebab dia makhluk hidup. Dia keluar tunggu esok bila pula nak boleh masuk ni. Jadi sebab tu kita perlu konsisten sedikit masa. Perlu konsisten sedikit masa dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesembuhan lah. Ya. Ada tuan-tuan daripada Singapura boleh rujuk kepada Puan Zainab. Puan Zainab Rahmat dia ada komen juga untuk Singapura boleh membeli kepada wakisah kita daripada Singapura. Okey, daripada Muhammad Azam, ada beza tak buku amalan kecil dan besar? Sama saja, bezanya yang dia besar, yang ni kecil. Yang ni RM5, yang ni RM8. Yang ni saiz dia kecil sikit. Kalau tak biasa, saya cadang beli yang besar lah, beza RM3 sebab jelas. Yang ni kalau dah biasa ataupun perawat boleh. Lebih kepada orang dah ingat lah. Poket nak bawa mana-mana. Beli dua-dua. Saya cadang beli dua-dua. Beli yang ni baca dah ingat, pergi mana-mana tak payahlah bawa yang besar kan. Dalam kereta apa semua, bawa yang kecil. Beli dua-dua. Nah, Al-Fakir Hafiz katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mimpi isteri saya bagi makan nasi goreng pada saya, tapi dalam masa yang sama saya tak boleh telan nasi yang dia beri. Itu seolah ada benda yang menahan dia kerongkong saya. Dalam masa yang sama saya kerap mimpi setubuh dengan orang saya kenal. Mohon pencerahan. Wallahu a'lam. Tidak perlu bersangka apa-apa kepada isteri. Tuan mandi dengan mandian, sapu dengan minyak, minum dengan jus, pakai dengan rumah, buat dua-dua sekali. Suami pun buat, tuan pun kena buat, isteri pun buat. Kadang-kadang sihir ini ataupun gangguan dalam rumah tangga kita, dia mendatangkan fitnah. Bukan isteri kita yang buat, tapi dia mendatangkan mimpi menyerupai isteri kita, kerana syaitan boleh menyamar semua orang kecuali Nabi SAW yang boleh merosakkan rumah tangga kita. Boleh jadi kalau ada orang nak buat pada kita, dia bagi makanan tu kepada suami isteri kita. Isteri kita pun mana tahu. Isteri kita mana tahu. Isteri kita pun balik bagi kepada kita. Belanja kita dan sebagainya, tiba-tiba terkena pada kita, kita mimpi yang demikian. Ataupun memang jin itu sahaja, mimpi itu tadi sahaja nak menimbulkan syak wasangka kita dan juga pasangan kita. Jadi tak payah bersangkalah untuk benda tu. Anggap itu adalah ujian, anggap itu adalah mainan syaitan untuk merosakkan kehidupan aku dan rumah tangga aku. Lagi-lagi bila mana tuan mimpi bersetubuh dengan orang yang kenal, mimpi-mimpi itu adalah mimpi tanda gangguan. Jadi pakailah bahan set ruqyah tadi, insya-Allah mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan dan beri kesembuhan. Kalau dah pakai sebulan dua nampak macam ada lagi ni ustaz, ada dah kesan, boleh datang pusat rawatan atau boleh datang ke Ikhtiar Syifa insya-Allah. Baik. Kemudian itu daripada tim kita. Yang link tu tuan-tuan inilah ya, saya tak display kat sini panjang. Daripada Puan Hasnah, bubuh campur minyak bidara dalam aromaterapi diffuser pasal malam-malam sampai pagi. Ya betul. Sambunglah, saya pun tak tahu apa nama benda tu. Belilah macam-macam, tuan-tuan masukkan dalam tu. Ada orang request suruh kita keluar sekali benda tu. Ustaz kenapa tak keluar benda tu sekali? Senang dia beli. Tuan-tuan, banyak sangat nanti nak keluar semua sekali minyak bidara atau amal spray? Guna amal spray. Nak guna minyak bidara pun boleh, tak ada masalah. Cuma minyak bidara letak dalam air. Konsepnya air tidak bercampur dengan minyak. Jadi mungkin juga bergantung kepada diffuser machine tu lah. Diffuser machine tu saya tak tahu teknologi dia macam mana, tapi saya recommend amal spray. Banyak orang buat amal spray. Tapi kalau tuan-tuan nak titik tak ada masalah. Ataupun beli amal spray tu, letak amal spray, nak campur air sikit pun boleh. Kalau kata nak bajet kemudian tuan titik minyak pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak suruh bau wangi. Kalau tidak bau, takut bau lada hitam. Sebab amal spray tu dia bau lada hitam. Jangan spray kat muka, panas nanti. Lepas tu kata panas ustaz, panas. Bukan gangguan jin tu. Jangan spray amal spray tu kat muka. Nanti tanya saya, kenapa saya spray amal spray ni panas ni? Gangguan ke ustaz? Spray kat mana? Spray kat muka. Kat muka ke kat badan ke? Jangan tuan-tuan Okey, ini pertanyaan daripada Namni Nasir. Jadi saya kira malam ni insya-Allah ada lagi ke soalan tuan-tuan? Kalau ada boleh insya-Allah. Ustaz, apa beza mandian bidara dan sabun bidara dalam mengatasi gangguan? Tak ada beza. Dua-duanya konsep untuk mandi di luar badan. Cumanya kita guna mandian tu kalau untuk bayi boleh guna. Tak ada masalah. Untuk baby, untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau sabun tu rasanya tak sesuai sebab dia rasa macam scrub sikit. Jadi dua-dua ada kelebihan. Kalau kita guna mandian, kalau kita guna gel mandian, maknanya dia punya
dia punya raw dia tu lebih lembut, dia sesuai untuk kulit ataupun semua jenis peringkat umur. Kalau kita guna sabun, dia sesuai untuk orang kata kanak-kanak ke atas lah. Dan dia ada kelebihan, dia berkonsepkan scrub. Jadi memang ramai orang guna, dia kata suka lah Ustaz. Dia kata sebab memang rasa macam scrub. Dia memang yang rasa scrub tu daun bidara tu. Tu yang kita blend, yang kita kering masuk dalam tu, itu rasa daun bidara tu. Bukan kita letak sekeping tu, kita mix, kita baca ruqyah apa semua dulu. Yang baiknya beli dua-dua. Yang baiknya beli dua-dua. Jadi supaya, dan tujuan kita buat sabun bidara tu pada tahun lepas, pada awal tahun lepas itu, untuk dia lebih ekonomi lah dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya. So dia lebih jimat dan boleh tahan lebih lama. Cuma untuk budak-budak tak berapa sesuai. Untuk budak-budak tak berapa sesuai. Baik. Saya guna dua-dua. Rumah saya guna dua-dua, tak ada masalah. Itu lagi baik. Lagi satu, macam ada orang dah biasa guna gel, kemudian dia dah baik daripada gangguan, tapi nak konsisten tu tak nak keluar kos yang tinggi atau mungkin tak bersedia dan sebagainya, maka guna sabun itu dia lagi jimat. Jadi orang tu buat suplemen ataupun mengelakkan daripada gangguan, guna sabun tu memadai. Dan ada setengah orang tu pula dia orang kata maknanya tak sukalah berkongsi, iaitu kena guna gel mandian lah. Ada setengah, sebab kalau guna sabun tu dia lebih kepada peribadi ataupun guna untuk seorang diri lah. Tapi terpulang tak ada masalah. Daripada Nik Norehan, Cik Ali, Assalamualaikum Ustaz, pening-pening ada sentiasakah gangguan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kena tengok betul-betul, maknanya pening tu adakah pening berwaktu? Waktu petang je pening, waktu nak bersama dengan suami je pening, waktu masuk dalam rumah je pening, ataupun lepas makan daging je pening, lepas makan durian je pening, lepas makan nasi goreng ikan masin je pening. Itu pening lain, maknanya pening darah tinggi. Saya pun kadang-kadang ada pening tuan-tuan. Bila ada pening, saya pun cek dulu. Cek darah tu dulu, berapa tekanan darah. Oh tinggi ni, ambil air kelapa, minum cepat-cepat. Maknanya kena kenal pasti. Tak mestinya pening-pening tu ada gangguan. Boleh jadi ada migrain, boleh jadi ada darah tinggi, darah rendah pun boleh jadi pening. Jadi pening lawyer nak ubah begitu. Jadi kalau gangguan, dia mari pening sakit, dia mari pada waktu tertentu atau ada asbab tertentu. Bila masuk azan je pening, bila masuk petang je pening. Kalau dia mari setiap petang, bukan sebab asbab makan, bukan sebab tak cukup tidur, ini lazimnya tanda gangguan. Tapi saya pesan kepada tuan, maknanya ataupun saya tak pasti, maknanya Puan Nik Norehan, maknanya kalau tidak memberatkan, ambil saja mandian bidara ni, beli satu mandian bidara ataupun minyak bidara, cuba sapu, insya-Allah. Kalau yang sebab tidak selain gangguan, boleh guna Lemora. Lemora terapi tu kalau sakit kepala, biiznillah hilang cepat dia. Insya-Allah. Sampai tak pernah cuba Lemora tu, cubalah insya-Allah ya. Daripada Angela, daripada Puan Angela, ya betul Ustaz, saya dah beli kedua-dua gel mandi dan sabun berdarah. Terima kasih banyak-banyak Puan boleh recommend kepada kawan-kawan kita sekali insya-Allah, kepada kawan-kawan Puan insya-Allah. Daripada Azina, bila nak buat promo lagi Ustaz, beli satu cuma satu? Ini soalan ajaib. Beli satu cuma satu ni saya tak pernah buat sepanjang hidup sebenarnya, ataupun sepanjang 5 tahun ni Ikhtiar Syifa. Baru-baru ni je kita buat sekali. Tuan-tuan tunggulah, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, ke 3 tahun lagi, ke 5 tahun lagi, wallahualam. Jadi bab promo ni saya tak jamin. Bila meeting dengan tim, kita dah sesuai, okay, ni buat promo dan sebagainya, baru kita proceed. Ataupun kadang-kadang mari ilham mana-mana nak buat promo lah, esok nak bagi kebajikan, bagi. Itu tak tentu. Join live selalu. Kalau ada rezeki kita bagi insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang komen. Saya ada satu komen lagi daripada Puan Hana ya. Tak nampak kat dia punya live ni separuh, tapi saya baca habis. Daripada Puan Hana, saya adalah pengguna tegas sabun mandi bidang Ikhtiar Syifa. Baru-baru ni saya dah beli jus kerubi. Alhamdulillah ada perubahan pada diri. Sampai itu saya pergi usaha rawat tarukiah di tempat tinggal di Shah Alam. Saya sakit lebih kurang 15 tahun. Saya nak tanya, boleh ke saya tak maafkan penghantar sihir itu pada saya, kan hamba Allah sentiasa topak sihir pada saya sehingga hari ini. Selama ini saya sentiasa maafkan hamba Allah itu apabila dihantar. Tuan-tuan, dalam persoalan ini dia bukan soal boleh dan tak boleh.
Kalau tak maafkan, apa kita dapat? Kalau maafkan, apa kita dapat? Nampak? Kalau tak maafkan, apa dia dapat? Kalau dimaafkan, apa pula dia tak dapat? Jadi, maaf ke tak maaf, perbuatan dosa, perbuatan kejam, Allah tetap menghitung sebagai dosa. Allah tetap menghitung sebagai dosa. Kalau perbuatan sihir, ya. Kalau perbuatan mengumpat, lain, boleh dimaafkan. Kalau perbuatan sihir, perbuatan yang menganiaya orang, bukan pada sifat, bukan pada sifat, tapi pada fizikal, pada kehidupan, maka dia tetap berdosa. Jadi dia itu selesai dah, dosa dah, maaf tak maaf pun. Kita ni pula, mana tahu kita ni nak sembuh dah. Allah nak uji kita panjang dah, aku maaf panjang 15 tahun aku maaf dia. Dan Allah tunggu masa je, aku nak bagi sembuh dah mu ni tahun depan. Tiba-tiba mu terbalik hati, tak payah maaf. Bermula daripada tak maaf, jadi nak marah, jadi dengki, jadi dendam, jadi hasad dan seumpamanya. Maka hilang pahala kita balik. La in sabarti falakal jannah, kata Nabi. Ini pesan kepada seorang wanita diuji dengan sihir. Kalau kamu sabar, bagimu syurga. Maka nasihat saya kepada puan, maafkan saya, tak ada apa. Tak kena bayar 10 sen untuk puan maaf. Tapi Allah bagi pahala berpanjangan. Sebab itu ada satu kalimah yang orang share. Kalau ada orang tak bahagia kerana melihat bahagianya kita, maka kita doa, ya Allah, berilah kebahagiaan kepada dia sehingga dia lupa tentang kebahagiaan aku ini. Ya, orang dengki pada kita, orang sihir kita ni, tentulah dia tak boleh kita bahagia. Maka kita doa, ya Allah, mu berilah dia ni bahagia, kaya-kaya senang lena. Sapalah dia lupa dah pada aku ni, tak buat dah sihir, tak topak dah sihir pada aku ni. Begitu. Itu perkataan hukama. Jadi kita bukan kena maaf. Kalau boleh belanja makan, kalau kita tahu. Tapi tak payah belanjalah. Cuma perumpamannya begitu. Nak ceritanya Allah bagi ujian supaya hati kita betul-betul bersih. Tuan-tuan, orang yang bergaduh sebelah pejabat, sebelah rumah, sebelah rakan sekerja dan sebagainya, gaduh 2 hari je tak boleh maaf. Walaupun nampak dia pakai tudung labuh, kita mungkin biasa-biasa je. Tapi segala kekejaman yang orang buat, zalim orang buat pada kita, kita boleh maaf, kita boleh maaf. Besarnya hati kita. Hebatnya jiwa kita. Sebab itu, ukuran nilai seseorang, takwa seseorang tu bukan pada pakaian dia. Tapi Allah tengok pada apa yang ada dalam hati kita. Jadi dalam bab ini saya pesan bagi tuan-tuan yang ada gangguan, very clear. Maafkan orang yang buat, kita ikhtiar. Kalau tuan-tuan tak nak maaf orang, sebab ujian ni hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tak nak maafkan, kenapa orang tu kena COVID? Nak marah kat siapa? Aku tak nak maaf kat virus. Tak nak marah kat siapa? Tiba-tiba yang kena kanser, yang kena sakit, macam-macam sakit, nak marah kat siapa? Tak ada siapa yang kita boleh marah. Sebab kita tak nampak siapa pembuat dia. Walaupun hakikinya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan. Jadi bila orang buat kejam kepada kita, maaf sahaja. Cuma kalau nampak, report polis. Tapi kes sihir ni tak nampak. Macam orang zalimi kita. Orang masuk pencuri rumah kita, aku tak maaf dah kat dia. Kalau nampak dia mencuri, tangkap, report polis. Ya Allah, berilah dia hidayah, maafkan dia. Selesai. Ini duduk simpang, tak maaf dah kat orang tu. Parking rumah aku tu, dia pergi parking, tak maaf dah. Tak boleh. Jadi kita maafkan semua sekali ya. InsyaAllah. Saya faham masalah puan lalui itu tempoh yang lama dan berulang-ulang dibuat dan sebagainya. Ingat apa yang saya sebut. Kadang-kadang Allah nak bagi masa kita, Allah nak bagi kesembuhan daripada kita. Cuma kita tak tahu je waktu kesembuhan. Allah bagi kesembuhan bukan pada waktu yang kita minta. Allah bagi kesembuhan bukan pada waktu yang cepat sebagaimana kita nak. Allah bagi kesembuhan pada waktu yang tepat yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu hikmahnya. Jadi kita maafkan ya. Okey, baik, selesai daripada Azina Muhammad Khairi, insya-Allah.
Daripada Nurul Wadah, Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak elakkan mimpi buruk? Nak elakkan mimpi buruk ni, kena kenal pasti dulu. Apakah mimpi berkait dengan gangguan? Kalau mimpi yang sering berulang-ulang dengan gangguan, mimpi benda menakutkan, mimpi benda mencemaskan, mimpi binatang berbisa, mimpi gereja, mimpi bayi dan seumpamanya, mimpi gangguan, maka kena rawat masalah gangguan sampai selesai, baru tak ada mimpi tu tadi. Berbeza dengan mimpi mainan tidur. Tapi mainan tidur dia tak berulang teruk. Dia jarang-jarang sekali je. Yang ni cukup tidur, baca 3 qul, insya-Allah tak ada mimpi-mimpi teruk. Tapi kalau mimpi-mimpi buruk selalunya berulang, dia adalah gangguan. Ada doa tak Ustaz nak elak mimpi buruk? Tak ada doa. Doa kot bahasa Melayu ya. Ya Allah, janganlah datangkan aku mimpi-mimpi yang membuatkan aku tidak senang. Mimpi-mimpi yang mengganggu kepada kehidupanku. Ya Allah, janganlah datang mimpi yang meresahkan hatiku. Cukup. Tak perlu doa pelik-pelik. Tapi kalau ada gangguan, kena berubat gangguan tu. Clear ya? Kerana dia akan berterusan datang selama mana kita ada gangguan. Daripada Puan Syarifah, bulan 3 ni ulang tahun Ikhtiar Syifa. Terima kasih ya. Ingat ya. Terima kasih insya-Allah. Tuan-tuan, saya umumkan siapa yang semua yang malam ini sajalah. Malam ini saja. Siapa yang dah ada komen tu, yang dah komen daripada atas sekali sampai kepada Puan Angela kat bawah sekali, sifat muakkam membuat hati kita jauh lebih tenang. Amin. Terima kasih Puan Angela. Sampai Puan Angela tu, siapa yang order, kita bagi free post lah. Untuk malam ni saja. Untuk malam ni siapa yang dah komen tu, tuan-tuan dah komen, tapi kena bayar WhatsApp lah. Kalau bayar Shopee tak dapat lah free order kan. Kena bayar payment kat post kat Shopee. Kena bayar WhatsApp, boleh dapat free post. Termasuklah in case ada tuan-tuan yang daripada Singapura yang komen pada malam ini, PM kepada Puan Zainab. Nanti Puan Zainab HQ akan cover untuk kos postage. So jangan ambil kos postage untuk pengguna daripada Singapura yang ada join dan ada komen sampai tadi. Yang ada komen sampai tadi ya. Kena komen lah. Barulah adil ya. Yang tak komen saya tak nampak. Tuan-tuan mungkin ada, tapi oleh kerana tak nampak, mungkin tak nak order lagi. Jadi tak apa. Itu rezeki lain kali ya. Daripada Puan Rosnaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Puan Rosnaini sekali last dengan saya malam ni. Jadi semua tuan-tuan yang tonton dan yang komen sampai Puan Rosnaini, daripada atas sampai ke bawah, sampai detik 10.30 pada malam ini, order nak wajibkan tarikh ke tak payahlah tuan-tuan nak order daripada hari ini, saya bagi masa sikit lah ya. Daripada hari ini sampai hari Jumaat, 3 hari tuan-tuan boleh order. Dalam 2-3 hari ni saya bagi free post, tapi kena order melalui kita punya team. Kalau Shopee tak jalan lah, kalau website pun tak boleh claim. Kalau tuan-tuan dah biasa order melalui pengedar, tak ada masalah, cuma kena mention melalui pengedar tu, tunjuk pada screen. So pengedar kita punya dropship ke agent ke apa semua, tunjuk gambar kat saya, insyaAllah kita approve lah. Daripada Muhammad Azam, syukran jazilan kepada Ustaz, semoga Allah mempermudahkan urusan dan kita syifa, amin ya rabbal alamin. Daripada Syarifah Nur Faizah, alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Daripada Haniza, assalamualaikum. Kalau orang tu tak boleh suatu tempat dia pergi sakit, kenapa? Kerana ada something yang tak kena pada tempat itu. Kerana ada something yang tak kena pada tempat itu. Sama ada tempatnya ataupun orang yang berada di situ. Tapi ada satu. Tapi sebab ada kaitan dengan diri kita juga. Maknanya ada something connection antara kita dengan orang tu. Mungkin dalam kita ada gangguan, pergi tempat tu, dia jadi reaktif. Dia jadi hidup gangguan. Contohnya begini ada seorang hamba Allah, bukan ada seorang, banyak ceritanya. Ada seseorang tu, dia ada gangguan, tapi dia tak tahu dia ada gangguan. Satu masa dia pergi tolong kawan dia sakit, kawan dia tahu sakit, nak pergi berubat. Pergilah berubat. Bila pergi berubat, dia pula sakit. Sebab apa? Sebab dia pun sakit, cuma dia tak tahu. Jadi bila pergi sana, maka jin tu ada tindak balas, apa yang tadi, reaktif. Jadi maknanya, cuba pakai mandian dan sebagainya, kemudian cuba pergi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri perlindungan, tak ada sebarang reaktif ataupun connection di antara jin yang ada di sana dengan tempat kita. Seperti mana seseorang dia nak masuk satu bilik, dia tak boleh masuk, rasa berdebar, sunyi. Boleh jadi kerana tempat itu saja, boleh jadi kerana ada kaitan dengan diri orang yang pergi itu juga. Ya, kedua-duanya.
Jadi begitulah, mudah-mudahan perkongsian saya boleh membuat lain-lain tu, wallahu alam. Kemudian daripada Zina, syukur alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Daripada Puan Rosmani, sering tu Ustaz baru nak join dah habis. Tak apa Puan, insya-Allah ya, nanti boleh boleh join akan datang. Boleh tanya ada apa-apa akan datang. Saya nak tutup dah ni. Jadi Rabu depan 9.30. Tuan-tuan, set masa Rabu depan 9.30. Kita mula dengan sama-sama kita baca amalan kendiri. Tuan-tuan yang boleh follow. Tuan-tuan yang tak boleh semayang, tak boleh follow dan sebagainya, tak apa, dengar aje. Insya-Allah jadi terapi untuk diri. Pasang kuat-kuat dengan speaker tu. Kalau ada Bluetooth speaker ke, sambung ke TV ke apa semua, dengar kuat-kuat. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan ya. Daripada Puan Niza, alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki. Saya pun dah guna mandi bidara, jus dan macam-macam lagi. Terima kasih banyak-banyak saya ucap. Tuan-tuan yang guna, yang ada kebaikan, berkongsilah dengan orang lain. InsyaAllah setiap kebaikan yang kita kongsikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan. Ada orang komen, Ustaz boleh tak buat live kat pusat rawatan, buat live rawatan sebagainya. Tuan-tuan, minta maaf, kita tak buat walaupun kita buat rawatan. Cukuplah saya mendidik, saya memberi penerangan dan sebagainya, dan kita mengharapkan kesembuhan kepada tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Jadi saya terima kasih pada semua yang malam ini, semua yang komen sampai akhir ni. Siapa yang buat order daripada sekarang sampai hari Jumaat ni, dengan kaedah komen kat sini ataupun WhatsApp kepada pengedai PIC yang tuan-tuan biasa berhubung sebelum ni, boleh dapat free post untuk order hari ni sehingga hari Jumaat petang ini. InsyaAllah saya ucap terima kasih banyak-banyak dan sama-sama kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada kita semua, insya-Allah. Dan selalulah baca doa Allahumma rabban nas dan sebagainya, baca bismillahirrahmanirrahim. Selalu amalkan diri kita dengan zikir-zikir, basahkan lidah kita. Mudah-mudahan Allah memberkati, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita ni bukan hati kering, hati yang basah, hati yang hidup, hati yang ya Allah sejuk, hati yang tenang begitu. Hati kering jadi orang kasar ya, biar jadi hati kita ni hati redup. Supaya kita sentiasa lembut hati. Kalau dah kering, keraslah, hati keras. Itu pasal banyak orang keras hati. Orang tegur pun tak pakai, orang nasihat pun tak pakai. Jadi tak payah hati kering. Jadi hati yang basah, mudah dilenturkan, mudah mendengar nasihat dan ilmu. Mudah-mudahan untuk tuan-tuan dan juga untuk saya juga yang dhaif. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Terima kasih banyak. Siapa yang nak order dan sebagainya, PM saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Set masa 9.30 ni tak pergi ke mana dah. Rabu 9.30 di page Ikhtiar Syifa, kalau saya tak ada sebarang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.